أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami semua redha Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yassir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. InsyaAllah hari ini kita akan membaca sebuah kitab yang kita namakan kitab kecil lah. Kitab kecil karangan Rashid Ar-Rashid At-Tazufi Halabi Ibnu Mustafa Ar-Rashid. Sebuah karangan daripada satu orang ulama Syria yang diterjemahkan oleh Ustaz Zahrul Abidin dan juga Ustaz Nik Roslan bin Mustafa. Dia buat cover kitab ni macam ni: ancaman meninggalkan dan melewatkan sembahyang. Ada ular, itu ni ada jenazah. Okay, sebuah kitab berkaitan dengan ancaman meninggalkan dan melewatkan sembahyang. Kita nak tengok apa kata-kata aluan pengarang. Kenapa pengarang ni tulis kitab ni, apa yang dia nak beritahu. Jadi kita akan tengok dululah kata-kata aluan pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan inayah secara khusus kepada orang-orang yang mentaati dan meliputi mereka dengan pemeliharaan dan rahmatnya. Pertama sekali, tuan pengarang kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan taufik dan hidayah kepada orang yang mentaatinya. Kitalah siapa lagi? Orang-orang Islam, orang-orang yang mendapat hidayah, orang-orang yang boleh melakukan ibadah. Orang-orang yang boleh melakukan ibadah, itulah yang dinamakan orang-orang yang mendapat hidayah. Hidayah serta kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang Allah adalah apabila kita mudah untuk melakukan satu-satu ibadah. Bila kita mudah, itulah tanda kasih sayang Allah. Bukannya Allah berikan kita harta yang banyak, bukannya Allah berikan kita rumah yang besar, kereta besar, duit simpanan yang banyak, itu tanda Allah sayang. Tapi tanda Allah sayang adalah Allah memperbanyakkan kehidupan kita dengan amal ibadah. Apabila Allah memudahkan kita untuk solat 5 waktu secara lengkap di awal waktu, dan Allah mempermudahkan kita setiap hari kita boleh membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat dan juga bersedekah. Itulah tanda rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memudahkan kita dalam melakukan ibadah. Tuan pengarang dia masukkan satu hadis sahih, hadis riwayat Imam Tirmizi, iaitu hadis hasan sahih. Hasan sahih. Apa hadis ni beritahu? Alladhi bainana wa bainahum salat faman tarakaha faqad kafar. Yang membezakan antara kita dengan mereka, siapa? Yang membezakan antara orang Islam dengan orang bukan Islam, iaitu orang kafir, iaitu adalah apa dia? Sembahyang. Yang membezakan kita kafir ataupun Islam adalah sembahyang, solat. Maka sesiapa yang meninggalkannya menjadi kafir. Tapi hadis ni makam dia adalah hasan sahih. Hasan sahih. Adakah ulama berbeza pendapat berkaitan dengan adakah kalau orang tak sembahyang itu terus jatuh kafir? Maksudnya orang tak solat jatuh kafir. Sedangkan hadis ni bagi tahu beza antara orang Islam ataupun orang bukan Islam. Yang membezakannya ialah solat.
Tapi adakah ulama lain berpendapat adakah ianya betul kafir, maksudnya terus kafir? Maka pendapat ini ada berbagai-bagai. Ada kata belum. Sebab apa? Dia masih lagi Islam, dia masih lagi beriman, mempercayai Allah sebagai Tuhan dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Maka itu tidak dikira kafir. Cuma dia melakukan dosa besar. Dosa besar iaitu dosa meninggalkan solat. Sebab apa? Sebab apa dosa meninggalkan solat? Yang pertamanya, solatlah satu-satu ibadah rutin, satu-satunya ibadah rutin yang setiap hari kita kena lakukan. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu. 5 waktu yang Allah kurniakan kepada kita. 5 waktu ini mesti dilakukan, mesti dilakukan. Dan kalau pun tidak dilakukan, mesti qada solat kita. Qada solat kita. Sebab apa? Tiada sebab untuk kita meninggalkan solat. Kita boleh solat, contohnya orang tak ada kaki, tangan, kudung, dua-dua kudung, di dalam keadaan terbakar, tak boleh berwuduk, semua keadaan. Islam ada jalan penyelesaiannya. Tak boleh bangun, boleh solat duduk. Tak boleh solat duduk, boleh solat baring. Tak boleh solat baring, solat sekadar mampu. Tak boleh solat sekadar mampu, solat di dalam hati, solat daripada pergerakan mata mengisyaratkan bermacam-macam. Tak boleh wuduk, tak boleh wuduk, boleh tayamum. Tak boleh tayamum, tak boleh tayamum juga. Tak boleh tayamum juga. Sebab apa? Sebab ada tempat-tempat yang tak boleh kena tayamum. Maksudnya tak boleh kena pasir, debu ataupun air. Maka letaklah sekadarnya sahaja ataupun mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam dalam perkara tersebut. Jadi tak ada alasan untuk orang meninggalkan solat. Tak ada alasan untuk orang meninggalkan solat. Itu hadis yang dimasukkan oleh Tuan Pengarang. Apa lagi dia kata? Dia kata ianya merupakan perkara buruk yang menimpa orang-orang yang tidak sembahyang serta mengingatkannya kepada kekufuran. Yakni perkara tersebut akan mengheretnya ke arah kekufuran dan dia memandang ringan ibadat sembahyang. Bermaksud, kalau orang tu tak sembahyang, dia akan menyebabkan orang itu ke arah kekufuran. Semakin banyak, semakin lama, semakin kerap dia meninggalkan solat, secara konsisten dia meninggalkan solat, maka dia akan menuju ke arah kekufuran. Maksudnya sebab apa? Dia tidak menyembah Tuhan dia. Dia cuma beriman saja, tapi dia tidak menyembah Tuhannya. Lepas tu apa lagi Tuan Pengarang ni bagi tahu? Pengarang kitab ni bagi tahu, Tuan Ar-Rashid At-Tazufi Halabi Ibnu Mustafa Ar-Rashid, dia bagi tahu, ketika aku mengajar orang ramai selepas sembahyang subuh di Jami' Bina Qusa di Halab, Syria. Dia ni pengajar. Waktu dia mengajar dekat Syria, lepas solat subuh, dia bagi tahu kenapa dia karang kitab ni. Lepas solat subuh dekat mana? Di Jami' Banu Qusa di Halab, Syria pada tahun 1375. Lama dah, 1375. Tiba-tiba dia membaca satu artikel menyatakan haram meninggalkan sembahyang. Tengah-tengah dah habis dia mengajar dekat masjid tu, waktu lepas solat subuh dia terbaca artikel. Mungkin dia jalan-jalan, dia ternampak artikel, dan dekat artikel tu kata haram meninggalkan solat sembahyang, haram meninggalkan sembahyang. Jadi dia rasa sahabat-sahabat, kawan-kawan dia bagi tahu yang mencintai ilmu, kawan-kawan dia pun di kalangan orang yang mencintai ilmu, dia bagi pendapat. Dia kata, Rashid, macam ni, apa kata kau tulis satu kitab ke ataupun buku ke, risalah ke, berkenaan dengan haram meninggalkan sembahyang ini. Lepas tu pengarang kitab ni kata, aku pun menyahut dan hanya bertawakal kepada Allah walaupun aku bukan di kalangan orang ini. Lagi dia kata apa? Dia kata, aku pun mula menulis risalah kecil ini. Risalah kecil, inilah risalah kecil. Risalah kecil ini aku pun menulis risalah kecil ini dan berharap
dapat memberikan manfaat yang besar. Sebab apa? Haram meninggalkan sembahyang yang dinamakan adalah ancaman ke atas orang-orang Islam yang melewat-lewatkan sembahyang daripada waktu dan haram meninggalkannya. Maksudnya solat lambat pun masalah, tak solat lagi masalah. Maksudnya tak ada sebab seseorang itu. Maksudnya kalau saya nak bagi tahu, tak ada sebab dan alasan yang Allah akan terima kalau kita meninggalkan solat. Tak ada sebab. Cakaplah kita kudung macam mana pun, macam manalah saja keadaan pun tak boleh. Orang yang tengah berperang pun dia ada solat. Dia ada fix solat waktu perang macam mana. Tengah menunggang kuda pun boleh, tengah ada musuh pun boleh solat. Dia ada fix dia, rutin dia ataupun tata cara dia. Maksudnya tak ada sebab orang tu boleh meninggalkan solat dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Okey. Berdasarkan sumber-sumber daripada Al-Quran dan hadis, pengarang kitab ni bagi tahu, dia tulis risalah ni, kitab kecil ni berdasarkan sumber daripada mana? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kata-kata sahabat dan pendapat ulama yang beramal di mana pendapat mereka dijadikan hujah dalam hukum-hukum agama. Lagi pengarang kitab ni kata, dengan harapan ianya menjadi suatu dakwah dari seorang saudara yang soleh, segala taufik daripada Allah kerana ianya maha berkuasa setiap sesuatu dan menyahut segala seruan. Itu yang dikatakan oleh pengarang kitab ni, mengapa Tuan Pengarang Rashid Ar-Rashid At-Tazufi Halabi Ibn Mustafa Ar-Rashid mengarang kitab berkenaan dengan ancaman meninggalkan dan melewatkan sembahyang. Terima kasih kepada Tuan Pengarang kerana menukilkan satu kitab kecil yang boleh kita mengambilnya sebagai manfaat. Cuma pencetakan ni dia tambahlah, ada gambar ular, bagi gerun sikit lah dengan manusia dekat sebelah ni. Supaya apa? Supaya mendatangkan gerun. Manusia ni dia kena ada ancaman, ada gertakan, barulah dia rasa perkara tu penting untuk dia nak amalkan, nak dilakukan. Dia mesti ada manusia ni, dia kena ada ancaman. Dan juga dia pun, manusia ni kena ada habuan. Maksudnya apa yang Allah kata, manusia ni mesti diberi tahu ancaman dan juga diberikan habuan, iaitu syurga dan neraka sebagai ganjaran. Itulah manusia. Mana ada orang buat sesuatu perkara dengan suka-suka, mesti nak ada habuan. Dan kalau orang tu nak habuan itu, sesuatu perkara, nak paksa dia buat benda tu, mestilah diikuti dengan ada ancaman. Wallahualam. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dah datang daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar itu dulu pengenalan ancaman meninggalkan dan melewatkan sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.